Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid 3 Ibn Khaldun semua? Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya yakin semua dalam mood raya lagi kan. Tak apa, mood raya boleh, tapi PDPR mesti diteruskan. Okey. Untuk hari ini saya akan mengajar pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang sirah yang bertajuk meneladani sifat tabligh. Okey, murid-murid boleh lihat buku teks pendidikan Islam daripada muka surat 108 hingga 111. Okey, mari kita belajar bersama-sama. Okey, dalam slide ini Ustazah dah ringkaskan untuk Ustazah menerangkan kamu secara ringkas, dan Ustazah tukar kepada tulisan Rumi. Jadi dalam buku teks tulisan Jawi kan, siapa yang boleh baca Jawi, alhamdulillah boleh teruskan baca dengan tulisan Jawi, dan siapa yang kurang faham bolehlah tengok slide ini kerana Ustazah telah tukar kepada tulisan Rumi. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah kepada umat mereka. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Okey, kaum musyrikin ni siapa? Kaum musyrikin ni mereka yang menyembah berhala, iaitu mereka menyembah selain daripada Allah. Jadi Nabi Muhammad ni berdakwah kepada mereka, tapi walaupun mereka tentang, Nabi tetap berdakwah kepada mereka. Okey, dalil nakli bagi tajuk meneladani sifat tabligh ini ialah sabda Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Okay, maksud dalil ini apa? Iaitu kita ni kena sampaikan dakwah walaupun sikit. Sampaikanlah dakwah walaupun sikit. Macam contohlah kamu dalam kelas ke kan, bolehlah kamu mengajak kawan-kawan buat kebaikan. Sebagai contohlah saya bagi. Okey. Seterusnya kita lihat keunggulan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tengok buku teks, dia ada 2 muka surat kat situ kan, 110 dan 111, menerangkan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Ustazah ringkaskan dalam kotak-kotak ini. Ustazah ringkaskan peristiwanya, cabaran yang dihadapinya dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kamu tengok nombor 1. Okey, di dalam buku teks pun nombor 1, di sini pun nombor 1. Okey, apa yang peristiwanya ialah dakwah secara rahsia. Okay, Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah memeluk Islam. Okey, dakwah secara rahsia ni Nabi Muhammad beri kepada orang yang rapat dengan baginda. Contohnya Khadijah binti Khuwailid ni siapa? Ialah isteri Nabi. Okey, kita tengok semasa dakwah secara rahsia ni apa cabaran dia. Okay, cabarannya ialah ada yang tidak menerima ajaran baginda, termasuk bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Okey, bapa saudara ni rapat tak? Rapatlah juga. Maksudnya
kaum keluarga, tapi masih ada yang tidak menerima. Itulah cabaran Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak tapi kita tengok apa tindakan Nabi Muhammad. Walaupun ada yang tidak menerima ajaran baginda kan. Okey, apa je? Nabi Muhammad tetap amanah dalam Nabi Muhammad tetap amanah bertanggungjawab dalam menyampaikan, iaitu amanah tanggungjawab bertabligh. Maksudnya dia amanah menyampaikan dakwah. Dan dia tidak putus asa. Walaupun ada yang tak menerima ajaran Islam tu, dia masih tidak putus asa. Okey, itulah sifat yang kita kena lihat dan kita kena ikut. Okey, yang kedua, peristiwa di Bukit Safa. Okay, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad naik ke Bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Okay, tapi apa cabaran yang Nabi terima semasa itu? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau baginda dan keluarga. Waktu Nabi berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, kaum musyrikin ni marah, caci, hina Nabi ni. Termasuk bapa saudara Nabi iaitu Abu Lahab, selalu menyakiti baginda. Maksud dia pun tak terima juga. Tapi kita tengok apa tindakan Nabi. Nabi sabar, Nabi tenang. Nabi tak ada nak marah-marah ke, tak. Dia sabar, dia tenang. Dan dia merancang strategi yang lebih meluas untuk berdakwah. Tengok, inilah tindakan Nabi Muhammad yang terbaik. Maksudnya kita boleh ikut. Walaupun orang caci kita, walaupun orang hina kita, kita ni kena sabar, kena tenang. Jangan balas balik. Kita sabar dulu. Kita tengok peristiwa yang ketiga, iaitu peristiwa di Taif. Okay, apa cabaran masa Nabi nak menyebarkan dakwah masa ni? Nabi diejek, Nabi dihina dan dilontarkan dengan batu sehingga berdarah. Nampak? Sampai dilontarkan dengan batu sehingga berdarah. Itulah cabaran yang Nabi terima ketika beliau nak menyampaikan ajaran Islam di Taif ini. Tapi apa tindakan Nabi? Adakah Nabi lemah semangat? Tak, Nabi tak lemah semangat. Sebaliknya, Nabi ni semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Maksudnya apa? Dia tak balas pun. Walaupun diejek, dihina, terbaling dengan batu pun, dia tak balas dengan kekerasan. Ini sifat Nabi yang kita nak perlu contohi. Ni kamu baru kena ejek sikit dah, nak kena ejek dah melauk macam ejek balik lah. Bagi Zaza, mengejek ni memang sangat tidak baik, perlu dielakkan. Di sinilah kita kena lihat contoh Nabi. Nabi tidak membalas. Bagusnya sifat Nabi ini, dia sabar. Okey, tengok yang keempat pula, berdakwah dengan penulisan. Apa itu berdakwah dengan penulisan? Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Farsi dan Mesir. Okey, apakah cabaran yang diterima oleh Nabi ketika berdakwah secara penulisan ini? Okey, yang pertama, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Sebahagian besarnya masih tak terima dan masih menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Ada yang nak mengancam nak memerangi umat Islam. Tapi apa tindakan Nabi? Walaupun cabaran begitu, kita tengok tindakan Nabi. Tugas dakwah diteruskan. Nabi tetap berdakwah. Nabi tak patah semangat, tak lemah semangat, dia terus berdakwah. Dan Nabi dan negara Madinah diperkukuhkan. Inilah
keunggulan sifat Nabi Muhammad SAW ketika dia menyampaikan ketika baginda menyampaikan dakwah. Okey, kepentingan Nabi Muhammad SAW. Kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Okey, yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga, ramai yang meninggalkan penyembahan berhala. Yang keempat, amalan jahiliah dihapuskan. Bila Nabi tabligh tadi apa menyampaikan. Jadi bila Nabi menyampaikan dakwah tadi, Islam tersebar luas, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan, dan ramai yang meninggalkan penyembahan berhala dan amalan jahiliah pun dah tak ada. Okey, alhamdulillah, sekian dulu di sini sajalah pengajaran Ustazah hari ini. Harap semua memahamilah apa yang Ustazah sampaikan tadi. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton.